Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan meneruskan sesi PDPR kita di dalam edisi online PDPR. Kita akan meneruskan pada topik As-Sirah wa Tarikh Al-Islami li sanah al-khamisah Usuluddin, insya-Allah ad-darsul awal. Jadi untuk meneruskan pelajaran kita pada hari ini, Ustaz minta pelajar-pelajar semua pertama sekali memiliki buku teks pada muka surat 137 mi'ah wa sab'ah wa thalathunah. Kita akan memulakan pelajaran kita sekejap lagi. Jadi pelajaran untuk topik tarikh ini ia agak berat bagi pelajar-pelajar yang tidak meminati topik ini. Tetapi jika kita minat, kita suka akan sejarah, insya-Allah topik ini akan lebih jadi mudah bagi kita. Jadi Ustaz akan cuba menerangkan, menterjemahkan topik ini dalam bentuk yang paling ringkas. Mudah-mudahan semua pelajar boleh memahaminya. Tayyib, Nash'atu Ad-Daulah Al-Umayyah fil Andalus. Tajuk kita pada hari ini ialah tajuk kita Ad-Daulah Al-Umayyah fil Andalus. Ya, kerajaan Umayyah di Andalusia. Baik, kita pergi kepada yang pertama, muka surat 137. Yang mungkin ada di sini dia punya teks dia untuk membantu pelajar, memudahkan pelajar untuk memahami apa yang kita bincangkan pada hari ini. Yang pertama kita lihat kepada al-muassas dia. Pengasas dia adalah Abdul Rahman Ad-Dakhil. Nama pengasas kepada daulah kerajaan Umayyah di Andalus ini, pengasas dia yang ini kena ingat Abdul Rahman Ad-Dakhil. Ya, dia banyak Abdul Rahman dan salah satu Abdul Rahman yang paling glamour yang ini yang mengasaskan dia ialah Abdul Rahman Ad-Dakhil. Okey, sedikit rentetan kisah bagaimana Abdul Rahman ini boleh diangkat menjadi pemerintah di Ad-Daulah Al-Umayyah fil Andalus ialah kita lihat yang pertama dalam muka surat 137. Lamma saqatat ad-Daulatul Umayyah bi Dimashq أخذ العباسيون يطاردون أعضاء البيت الأموي منها. Apa dia maksud dia? Ustaz terjemahkan secara ringkas. Lamma saqatat, apabila telah jatuhnya daulah Umayyah di Dimashq. Dimashq ni adalah di Syam, negeri Suria atau Syria yang kita sebut pada hari ini. Akhadhal Abbasiyun, orang-orang Abbasiyun, orang-orang Abbasiyah telah pun yutariduna a'dha al-bait, telah pun mengusir anggota-anggota rumah ataupun ahli keluarga Umayyah daripada kerajaan. Telah mengusir mereka daripada kerajaan. Bukan setakat itu saja, kita tengok nombor 2. Faqad qatala al-Abbasiyun kulla man kana mu'ahhalan minal Umawiyyin lituwalla al-khalifah. Faqad qatala al-Abbasiyun, telah pun membunuh ataupun membunuhlah orang-orang Abbasiyun ini, telah pun membunuh kulla man kana mu'ahhalan, mereka yang ahli, mereka yang layak di kalangan orang-orang Umawi yang memerintah yang dilantik memerintah menjadi khalifah. Maksudnya dia bunuh belaka orang yang layak di kalangan dari kalangan orang Umawi, di kalangan Bani Umayyah yang boleh memerintah, yang layak memerintah, mereka bunuh habis-habisan. Wa naja Abdul Rahman, nombor 3 ya. Nombor 3, wa naja Abdul Rahman ini telah berjaya. Naja ni terlepas, berjaya. Wa naja Abdul Rahman bin Muawiyah minal maut, daripada kematian ataupun daripada dibunuh. Dia lari lah, maksudnya dia sembunyi dan melarikan diri. Wa ba'da dzalika tasallala ila Palestin. Selepas itu mereka ini tasallala ni menelusuri ataupun menyusup masuk ke Palestin, negara Palestin yang ada pada hari ini lah. Daripada Syria mereka pergi ke Palestin.
Baik, apa yang berlaku seterusnya nombor 4. Hunaka lahiqa bihi Badrun maulahul wafiyyu fatawajjaha gharban. Mereka telah berjaya, maka hunaka lahiqa, di sana dia bertemu dengan siapa nama penjaganya yang setia. Badrun maulahul wafiyyu, yang setia. Fatawajjaha, mereka berdua pun fatawajjaha, menuju atau menuju ke arah raghban, hatta wasala, menuju ke arah barat sehinggalah mereka sampai ila shimali Afriqiya, ke shimal, utara Afrika. Thumma istata'a al-firaru ila Andalus, kemudian mereka ini mampu dapat menyeberangi sehingga ke lari sehingga ke Al-Andalus. Andalus pada hari ini kita kata Perancis lah kan. Baik, seterusnya nombor 5. Ini cerita dia. Abdul Rahman bin Muawiyah ini lari daripada Dimashq, kemudian dia pergi ke Palestin, kemudian dia pun terus menuju ke Andalus, melarikan diri daripada dibunuh oleh Muawiyah, Bani Abbasiyah. Taib, seterusnya nombor 5. Wa kanatil Andalus fi dhalikal waqt, sesungguhnya Andalus pada ketika itu yahkumuha Yusuf bin Abdul Rahman al-Fihri, diperintah oleh Yusuf bin Abdul Rahman al-Fihri. Ini nama orang lah, Yusuf bin Abdul Rahman al-Fihri. Nombor 6. Walamma dakhala Abdul Rahman bin Muawiyah al-Andalus, apabila dakhala telah masuk Abdul Rahman bin Muawiyah ni ke Andalus, bada'an nas yajtami'una haulahu wa yata'ajjabun. Mulalah bada'a ni, bermulalah manusia, orang ramai mula mengerumuni, berkumpul mengerumuninya, dan mengagumi keadaan dia yang datang daripada jauh sehingga sampai ke Andalus. Hebatnya kamu boleh melepasi diri kamu. Lebih kurang gitulah, mereka mengagumi apa yang Muawiyah bin Muawiyah, Abdul Rahman bin Muawiyah ini lakukan. Taib, seterusnya nombor 7. Thumma hasala khilafun syadidun. Thumma hasala khilafun syadidun baina Abdul Rahman bin Muawiyah wa Yusuf bin Abdul Rahman al-Fihri. Kemudian telah berlaku suatu khilaf, perbalahan besar di antara siapa? Di antara Abdul Rahman bin Muawiyah dengan pemimpin pemerintah ketika itu Yusuf bin Abdul Rahman al-Fihri. Fashabbat al-harb bainahum fi sanah 138 hijrah. Telah berlaku pertempuran, perbalahan yang besar antara, tercetuslah fashabbat al-harb, tercetuslah peperangan antara mereka berdua, iaitu Abdul Rahman ad-Dakhil ataupun bin Muawiyah ini dengan Yusuf bin Abdul Rahman pada tahun 138 Hijrah. Wantahat bihazimatil Fihri, berakhir dengan kekalahan. Hazimatil Fihri ini, kalahlah pemerintah ketika itu, menanglah Abdul Rahman bin Muawiyah. Nombor 8 dan terakhir cerita ringkas daripada bagaimana Abdul Rahman bin Muawiyah ni dapat menjadi pemimpin. Wa adda intisar Abdul Rahman bin Muawiyah fi tilkal ma'rakah ila ta'sis ad-dawlati al-Umawiyyah fil Qurtubah bil Andalus am 138 hijrah wa luqiba Abdul Rahman bid-Dakhil. Wa adda kemenangan, wa adda intisar Abdul Rahman, maka jadilah kemenangan Abdul Rahman dalam pertempuran tadi, fi tilkal ma'rakah, dalam pertempuran itu, ila ta'sis, kepada terasasnya kerajaan Daulah Umayyah fi Qurtubah bil Andalus, di Qurtubah, iaitu Cordoba lah, sekarang ini kita panggil Cordoba, di Andalus pada tahun 138 Hijrah. Waluqiba Abdul Rahman, dan dia diberi gelar sebagai Ad-Dakhil. Ad-Dakhil ni yang masuk, pelarian lah, yang masuk daripada luar, masuk ke dalam Andalus dan akhirnya menjadi pemimpin di Andalus ketika itu. Baik, itu adalah berkenaan dengan bagaimana terbentuknya kerajaan Daulah Umayyah di Andalus. Baik, pada muka surat sebelahnya, pada muka surat 138 dan 139 adalah nama-nama
Khulafa Bani Umayyah. Yang ini tak perlu hafal. Cuma pelajar-pelajar baca sendirilah nombor 1 sampai ke nombor 19. Khalifah yang ke-19 daripada Bani Umayyah. Al-Amir Abdul Rahman Ad-Dakhil, bermula daripada Al-Amir Abdullah Ad-Dakhil sehingga yang ke-7 Al-Amir Abdullah bin Muhammad, kemudian ditukarkan nama Al-Khalifah Abdul Rahman An-Nasir lidinillah pada khalifah yang ke-8 sehinggalah khalifah yang ke-19. Yang ini Ustaz minta pelajar-pelajar baca sendirilah. Tayyib. Kita pergi kepada khalifah yang terkenal di mana? Dua khalifah yang terkenal di Andalus, di kalangan Bani Umayyah. Ya, ithnani min ashharil khulafa'i fil Andalus. Dua orang yang masyhur di kalangan khalifah di Andalus. Yang pertama ialah Abdul Rahman Ad-Dakhil itu sendiri. Yang pertama Abdul Rahman Ad-Dakhil itu sendiri. Baik, kita tengok biodata Abdul Rahman Ad-Dakhil secara ringkas. Ustaz harap pelajar dapat untuk sama-sama dengan Ustaz melihat pada muka surat 140. 140 buku teks. At-Ta'aruf, pengenalan. Al-Ismu Abdul Rahman bin Muawiyah bin Hisham, itu nama dia lah. Yang kedua Al-Kuniyah, gelaran dia Abdul Rahman Ad-Dakhil. Apabila sebut Abdul Rahman Ad-Dakhil merujuk kepada Abdul Rahman bin Muawiyah bin Hisham. Yang ini pelajar kalau boleh hafal, baca banyak-banyak kali, insya-Allah dengan sendirinya boleh ingatlah. Tarikhul milad wulida fi sanah 113 Hijrah. Yang ini kalau boleh hafal, kalau tak boleh hafal pun baca 2 kali sehingga ia boleh melekat pada kita punya ingatan. Makanul milad fi Dimashq, di Dimashq, Biladus Syam. Dimashq ni adalah negara Syam. Negara Syam banyak sebenarnya tapi dipisah-pisahkan dan hari ini kita kenali dia sebagai Syria. Istilamul hakam. Memula memerintah pada tahun 138 Hijrah, wa huwal awwalu min umara'i Bani Umayyah, dan ia merupakan orang pertama daripada Bani Umayyah yang memerintah di Andalus. Okey, nash'atuhu. Nash'atuhu ni maksudnya perkembangan dia lah. Pembesaran dia. Nasha' Abdul Rahman fi Baitil Khilafah Al-Umayyah di Dimashq. Abdul Rahman ini membesar di dalam rumah atau persekitaran istana khalifah di Dimashq. Itu yang pertama. Yang kedua, indama aqama al-Abbasiyun daulatahum ba'da ad-daulah al-Umayyah kana hadafuhum al-qada'u 'ala al-Umawiyyin. Indama aqama al-Abbasiyun, setelah kerajaan Abbasiyah mendirikan kerajaan mereka, setelah kejatuhan ba'da daulah al-Umayyah, selepas kerajaan Umayyah ini jatuh, hadaf mereka, tujuan mereka apa dia? Matlamat mereka ada apa dia? Untuk menghapuskan al-qada' 'alal Umawiyyin, menghapuskan orang-orang Umayyah ni, Bani Umayyah ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, tengok yang ketiga, Naja Abdul Rahman bin Muawiyah alladhi ikhtaba'a fi qaryati mun'azilah qaribah minal Furat. Ni cerita ringkas dia. Lepas tu apa yang berlaku? Naja Abdul Rahman bin Muawiyah ini telah berjaya melepasi diri. Alladhi ikhtaba'a, yang mana mereka Muawiyah ini, Abdul Rahman bin Muawiyah ini bersembunyi di suatu kampung qaryah mun'azilah yang terpencil, qaribah minal Furat, yang berdekatan dengan sungai Furat. Yang berdekatan, lari-lari dia sampai ke tempat yang berdekatan dengan Furat, maka dia pun sembunyi di sana. Kemudian apa yang berlaku? Ini rentikan daripada cerita yang kita baca tadi. Apa yang berlaku? Farra Abdul Rahman Ad-Dakhil min Asy-Syam wa wasala ila Palestin wa umruhu 20 sana. Dan dia pun mula lari daripada Syam. Farra Abdul Rahman bin Ad-Dakhil ini lari daripada Syam dan sampai ila Palestin, ke Palestin ketika itu umurnya 20 tahun. Umur 20 tahun lari untuk menyelamatkan diri daripada dibunuh, ya. Ini adalah perjuangan Abdul Rahman Ad-Dakhil. Thumma wasala ila al-Qurtubah. Kemudian dia sampai ke Qurtubah, iaitu di Andalus.
thumma buyi'a Abdul Rahman bil imarah fiha. Maka disitulah pada tahun itulah sampai tahun 137 38 dia diangkat dilantik menjadi pemimpin di sana. Fa'urifat hadhihi al-fatrah bi fatratil imarah al-umawiyyah, dan dikenali tempoh ini dikenali sebagai tempoh al-imarah, pemerintahan amir dan imarah daripada Bani Umayyah. Baik, kita tengok pada akhlak dia pada muka surat 141. Al-akhlaq karim. Karim ni mulialah. Karim, akhlak yang mulia. Syuja', berani. Kemudian mutawadhi', tawadhu'. Dia bukan orang yang suka meninggi diri. Mukhalatatun nas. Abdul Rahman bin Muawiyah ini orang yang suka bergaul dengan manusia. Jadi dia kenal permasalahan yang berlaku di kalangan manusia. Al-wafat, kematian Abdul Rahman bin Muawiyah ini ialah tuwafa Abdul Rahman ad-dakhil fi Qurtubah. Abdul Rahman meninggal di Qurtubah pada tahun 172 Hijrah, pada tahun 172 Hijrah bersamaan dengan 788 Masihi. Baik. Sebelah dia tu kenapa ada soalan di situ, kenapa Abdul Rahman disebut sebagai ad-dakhil ni? Cuba baca ya. Kerana dia ni adalah orang pertama daripada Bani Umayyah yang masuk ke Qurtubah dan dilantik menjadi pemimpin. Boleh baca sendiri atau bertanyakan guru masing-masing apabila berada di kelas. Hari ini kita nak bagi subjek kita ini dapat dihabiskan dengan sempurna yang mungkin. Tayyib. Kita pergi kepada tokoh yang kedua yang dinamakan An-Nasir Lidinillah. An-Nasir Lidinillah pada muka surat 142. Semua pelajar merujuk kepada muka surat 142. Kita akan cuba untuk habiskan tajuk ini dalam tempoh kurang lebih setengah jam. At-ta'arruf, pengenalan dengan An-Nasir Lidinillah. Nama sebenarnya juga Abdul Rahman An-Nasir bin Muhammad bin Abdullah. Nama dia adalah Abdul Rahman An-Nasir. Abdul Rahman Nasir bin Muhammad bin Abdullah. Untuk mengenali dia dengan Abdul Rahman yang pertama tadi, maka adalah kunyah dia, gelaran dia. Abdul Rahman An-Nasir Lidinillah. Itu gelaran dia. Abdul Rahman An-Nasir yang menolong agama Allah, ataupun dikenal sebagai Abdul Rahman Al-Thalis, Abdul Rahman yang ketiga. Sebab dalam pemimpin tu ada beberapa Abdul Rahman dan dia adalah pemimpin atau khalifah yang ketiga di dalam Daulah Umayyah fil Andalus. Pemimpin Daulah Umayyah di Andalus. Tarikhul milad wulida fis sanah, dia dilahirkan pada tahun 278 Hijriah. Hijrah. Jadi dia dilahirkan pada tahun 278 Hijrah. Makanul milad fi Qurtubah, dilahirkan di Andalus. Dia bukan asal kelahiran Syam, tetapi dilahirkan di Andalus. Tetapi masih lagi dalam keturunan Bani Umayyah. Istilamul hukum, dia mendapat ataupun diserahkan khalifah kepadanya bila fi 300 Hijrah, pada tahun 300 Hijrah. Wa huwa thamin minal khulafa, dan dia merupakan khalifah yang ke-8 minal khulafa Bani Umayyah fil Andalus, daripada khalifah Bani Umayyah di Andalus. Nash'atuhu, pembesaran dia, macam mana dia ni membesar, di mana kita nak cerita pendek saja, ada 4 poin saja kat sini. Yang pertama, tawallal khalifatu ba'da wafati jaddihi Al-Amir Abdullah bin Muhammad. Dia mendapat ataupun dilantik menjadi khalifah selepas kematian datuknya yang bernama Amir Abdullah bin Muhammad. Amir Abdullah bin Muhammad ni kalau kita tengok dalam salasilah khalifah itu merupakan khalifah yang ke-7. Manakala Abdul Rahman An-Nasir ini adalah khalifah yang ke-8.
Seterusnya nombor 2, wahtadana Abdullah bin Muhammad hafidahu al-yatim Abdurrahman An-Nasir wa huwa fil mahdi wa khussa Abdurrahman An-Nasir birri'ayah duna ghairihi min abna'i Abdullah bin Muhammad. Wahtadana, telah pun memelihara Abdullah bin Muhammad hafidahu, cucunya ini yang yatim, iaitu Abdurrahman bin Nasir. Maksudnya Abdurrahman ini dipelihara oleh datuk dia. Datuk dia ni khalifah tadi, Abdullah bin Muhammad. Wa huwa fil mahdi, dia masih dalam buayan, kecil lagi. Wa khussa Abdurrahman An-Nasir, dia memelihara Abdurrahman wa khussa Abdurrahman An-Nasir birri'ayah, dengan menjaga Abdurrahman duna ghairihi, tanpa memelihara yang lain, min abna'i Abdullah bin Muhammad. Maksudnya salah seorang cucunya inilah yang dijaga. Anak-anak daripada orang lain ada, tetapi wa khussa, ada pengkhususan, ada kelebihan sikit cara menjaga dia dengan anak-anak dia sendiri. Berbeza dia jaga cucu dia dengan anak-anak. Biasalah datuk jaga cucu, beza dengan seorang datuk ni jaga anak dia sendiri. Baik, seterusnya, wastabsharan nas biyumni naqibatihi wa uluwi himmatihi wa rajwan islahul umur ala yadayhi. Wastabshara, membawa berita gembira kepada orang ramai dengan kebaikan dirinya. Maksudnya Abdurrahman ni dia mempunyai kebaikan, maka membawa berita baik kepada orang ramai dengan kebaikan dirinya, dengan berhemah ke apa sini dia disebut biyumni naqi dengan naqibati, dengan kebaikan dirinya, wa uluwi himmati, dan tingginya hemah, wa rajwan islahul umur, dan dia mengharapkan pembaharuan dalam perkara-perkara, pembaharuan di tangan Abdurrahman An-Nasir ini. Maksudnya rakyat ketika itu merasakan Abdurrahman bin Nasir ini adalah orang yang boleh memberi pembaharuan dalam pemerintahan Daulah Umayyah fil Andalus. Seterusnya yang terakhir, waluqiba, digelar atau menggelar Abdurrahman, walaqaba Abdurrahman An-Nasir nafsahu, Abdurrahman tu menggelarkan dirinya sendiri bil khalifah, dengan khalifah. Kama urifa dhalika fi daulah al-Fatimiyah bi Tunis wa daulah al-Abbasiyah bi Baghdad. Abdurrahman menggelarkan dirinya sebagai khalifah. Kalau kita tengok dalam salasilah tu, bermula dengan Al-Amir, Al-Amir sampai ke yang ketujuh digelar Al-Amir. Tapi bila masuk saja khalifah yang ke-8, iaitu Abdurrahman An-Nasir ini, maka ketika itu beliau menggelarkan dirinya dengan khalifah. Sehinggalah seterusnya kepada pemerintah ataupun khalifah yang seterusnya, gelaran khalifah itu dipakai. Kenapa? Seperti mana diketahui dalam kerajaan Fatimiyah di Tunisia dan kerajaan Abbasiyah di Baghdad. Kerajaan Tunisia memakai gelaran khalifah kepada pemimpin mereka, begitu juga kerajaan Abbasiyah. Inilah perbezaan kenapa yang pertama digelar sebagai Al-Amir. Amir tu ketua juga, Al-Khalifah ketua juga, tetapi ketua yang digunakan oleh Abdurrahman An-Nasir ini adalah disebabkan oleh dia nak bagi kesamarataan dengan kerajaan-kerajaan yang ada pada ketika itu. Taib, yang akhir ialah akhlak Abdurrahman Ad-Dakhil ni macam mana? Orangnya macam mana? Yang pertama, kana An-Nasir hubbul ilmi wal ulama. Sesungguhnya An-Nasir disebutkan di sini adalah Abdurrahman An-Nasir ini adalah orang yang cintakan ilmu dan ulama. Dia suka belajar, dia sayang akan ulama. Yang kedua, kana An-Nasir samhan wa syahma. Sesungguhnya An-Nasir ini, iaitu Abdurrahman An-Nasir ini, merupakan seorang yang suka samhan, yang suka bertolak ansur, dan juga wasyahma, dan juga berfikiran terbuka, boleh menerima pendapat orang lain, tidak mengamalkan pemerintahan secara sendiri-sendiri. Ma'rufun bihusnil ahdi, dikenali sebagai pemerintah yang menepati janji. Tuwaffa Abdurrahman ni wafat, meninggal,
fi Qurtubah, di Qurtubah itu pada tahun 350 Hijrah. Baik, anak-anak pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu taala, setakat itu saja pelajaran kita untuk ad-darsul awal daripada topik sejarah lah. Kita sebut sejarah kat sini as-sirah wa tarikh al-islami. Kita telah membincangkan tentang Daulah Umayyah fil Andalus itu sendiri. Kemudian kita membincangkan Nash'atud Daulah, bagaimana terciptanya, tertubuhnya Daulah Umayyah, dan dua orang tokoh pemerintah yang hebat dalam kerajaan Umayyah. Dan Ustaz nak pelajar ulang-ulang baca sehingga dapat mengingati pergerakan kisah ini daripada awal sehingga akhir pelajaran kita pada hari ini. Dan insya-Allah pada video PDPR akan datang kita akan meneruskan kepada ad-darsus tsani dalam bab yang sama, dalam topik yang sama, topik tarikh, iaitu topik awamil hadarah ad-daulah al-Umayyah fil Andalus. Untuk setakat ini sahaja, Ustaz minta pelajar melaksanakan tadribat, latihan asas pengukuhan pada muka surat 144. 144, tolong jawab secara ringkas saja ataupun ambil daripada mana-mana yang di hadapan sana. Soalan nombor 1, alif, ba, jim dan juga dal. Alif, ba, jim dan dal. Dan cuba cari apakah jawapan untuk ha. Tadi Ustaz sebut al-farqu baina laqab khalifah wal amir tu fi daulah al-Umayyah tu, cuba cari. Sebab kat situ dia buat satu lambang otak. Kebat kan, kita boleh fikir kat situ. Kemudian jawab soalan nombor 2 keseluruhannya, 1 alif sampai ha. Okey, wallahu alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Insya-Allah kita akan bertemu kembali dalam video PDPR akan datang. Hari ini kita berhenti setakat ini saja, pada tarikh 28 hari bulan 4 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.